Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Di petang hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari Jumaat yang penuh dengan berkat. Di satu waktu yang Nabi SAW pernah menyatakan di hari Jumaat ada satu masa yang mana tidak berdoa seorang hamba di waktu itu melainkan Allah akan ijabah doanya. Maka ulama cari bilakah masa tersebut. Maka pendapat yang paling kuat, ada macam-macam pendapat tuan-puan, tetapi pendapat yang paling kuat, ulama mengatakan waktu yang Nabi maksudkan itu berada di waktu petang hari Jumaat selepas asar sebelum maghrib yang macam kita berada sekarang ni. Alhamdulillah, Allah pilih kita di petang hari ini mengambil keberkatan waktu ini dengan memperbuat pelbagai macam ibadah. InsyaAllah kita akan yang pertama sekali membaca manaqib. Kemudian kita akan membaca Yasin. Dan kita akan teruskan dengan bacaan tahlil dan doa arwah nanti insyaAllah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Seperti mana yang telah diterangkan pada minggu lepas tentang manaqib, saya rasa saya tak perlu ulang lagi apa itu manaqib. Di petang hari ini kita nak masuk kepada pembahasan ataupun kisah. Jadi di manaqib ni adalah satu kisah yang diceritakan tentang kehidupan seorang tokoh yang hebat, yang mana daripada cerita kehidupan mereka ini kita boleh mengambil pengajaran, kita boleh mengambil semangat, kita boleh mengambil semangat, kita boleh jadikan sebagai tauladan kita dalam kehidupan. Seperti itulah juga dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Nabi SAW diceritakan tentang kisah-kisah perjuangan Nabi-Nabi terdahulu. Untuk apa? Linuthabbita bihi fuadak. Agar hati engkau kuat, wahai Muhammad. Demikianlah juga kita, tuan-puan. Di zaman-zaman kita sekarang ni, kita kena banyakkan mendengar kisah-kisah ulama-ulama yang hebat. Kita kena banyakkan mendengar kisah-kisah para sahabat Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kita tahu macam inilah sepatutnya orang Islam. Kadang orang Islam sendiri pun tak tahu macam mana sepatutnya dia nak jadi orang macam mana. Akhirnya terpesong arah tujuan hidupnya. Hala tuju hidup dia dah lari daripada apa yang sebenar diinginkan oleh Islam. Jadi kita nak belajar di petang hari ini dengan membaca manaqib salah seorang ulama yang hebat, tuan guru saya, Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Mudah-mudahan bertambah lagi semangat kita dalam memperjuangkan agama ini. Bertambah lagi semangat kita untuk mengamalkan agama ini. Dan mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran, dapat menjadikan kehidupan beliau sebagai tauladan kita dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, sebelum kita mulakan masuk kepada bacaan manaqib kita di petang hari ini, saya nak ingatkan kepada semua, jangan ada seorang pun yang terlepas daripada mendapatkan pahala dakwah. Kita berdakwah, mengajar ataupun kelas ilmu ke, bacaan Quran ke, talaqi ke, dia berbeza sikit dengan kita buat program dekat masjid, tuan-puan. Berbeza sikit dengan kita buat program dekat surau offline, dia berbeza. Dekat Facebook ni, cara kita nak sebarkan, cara kita nak dapatkan pahala dakwah ialah dengan cara kita kongsikan. Jadi, saya ingatkan kepada semua, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan ada seorang pun di petang hari ini yang terlepas daripada mendapatkan pahala dakwah dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan dan kawan
di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Dan tunjukkan tanda sokongan kita kepada live-live kebaikan, konten-konten kebaikan dengan cara tekan button like dan love di mana-mana program, di mana-mana live, di mana-mana konten tuan-puan, sebagai tanda sokongan kita. Ketika kita tekan tadi, kita doa pada Allah, ya Allah, saya suka dengan kebaikan, saya sokong kebaikan, istiqamahkan saya ya Allah dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita suka, kita sokong, kita cinta dengan kebaikan, Allah matikan juga kita dalam keadaan baik. Allah kurniakan kepada kita semua husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk bacaan manaqib kita akan sambung tuan-puan. Muka surat 14 tu itu hanya mukaddimah lah. Pendahuluan orang nak baca manaqib, dia hadiah dulu Al-Fatihah untuk tuan gurunya. Tapi disebabkan nanti kita nak baca tahlil arwah, nanti kita di ujung lah tuan-puan. Di ujung kita hadiahkan, bukan setakat baca Al-Fatihah, lain-lain bacaan lagi insya-Allah kita hadiahkan, bahkan bacaan Yasin nanti insya-Allah. Baik. Dan kita nak teruskan baca kepada muka surat 16. Ini sedikit pengenalan tentang siapakah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kalau mereka yang dah kenal, tak apalah. Ini mungkin sebahagian ada yang belum kenal lagi kepada tuan guru saya ni, arwah. Dah setahun lebih dah beliau meninggal dunia tuan-puan. Kita nak mengenali beliau dan mengambil pengajaran daripada sejarah hidup beliau insya-Allah. Baik. Mungkin minta tolong Aslam buat baca. Okey. Jadi senang sikit, tak adalah mengah kan. Ni saya baca, kita nak buat macam kita buat program dulu. Isra Mi'raj dulu tuan-puan. Ni Aslam tuan baca, nanti saya terang insya-Allah. Muka surat 16 okey betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tentang Syekh Ahmad Fahmi Zamzam tuan-puan. Siapa beliau? Ni silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam namanya, Abu Ali kunyahnya, Al-Banjari asal kelahirannya, An-Nadwi kelulusannya, Al-Maliki gelaran yang dianugerahkan oleh gurunya, Al-Shazili tarikatnya dan Asy-Syafi'i mazhabnya. Ni lengkap ni tuan-puan. Jadi kiai kalau Indonesia dia selalu sebut tok guru tu disebut dengan kiai. Kiai haji. Ni cara orang Indonesia lah. Tapi orang Malaysia pun kadang ada juga sebut ikut kiai, Pak Kiai. Ni Kiai Haji. Ini adalah gelaran orang yang terhormat. Kalau kita dekat Malaysia ni, sana nak cakap tuan guru lah. Tapi dekat Banjar, orang sebut tuan guru teman. Dekat Banjar, dekat tempat saya, orang sebut tuan guru. Orang sebut tuan guru. Selalunya disebut Kiai Haji. Ini adalah orang daerah Jawa. Dia orang akan panggil Kiai. Baik, nama beliau adalah Ahmad Fahmi. Zamzam itu nama ayah beliau. Zamzam adalah nama ayah beliau. Jadi Ahmad Fahmi bin Zamzam. Abu Ali kunyahnya. Kunyah ni ialah nama yang disandarkan kepada anak kita. Orang kata macam saya, Abu Luqman. Artinya ayahnya si Luqman. Macam Abuya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tuan guru saya. Beliau adalah ayah kepada Ali. Ali ni adalah anak sulung kepada Syekh Fahmi. Jadi macam Aslam nanti contoh ada nama anak siapa Aslam nanti Aslam nama anak Aslam. Zubair contoh nama anak Aslam Zubair tuan-puan. Nama anak Ustaz Aslam Zubair contohnya. Maka Ustaz Aslam akan bergelar dengan Abu Zubair. Ni. Kan? Kalau nama anak siapa contoh anak siapa-siapalah Abdullah, maka dia bergelar dengan Abu Abdullah. Itu nama kunyah. Dan pakai kunyah ini tuan-tuan dan puan-puan hukumnya adalah sunnah. Pakai kunyah ni hukumnya adalah sunnah. Jadi ulama-ulama kebanyakan mereka akan ada kunyah. Walaupun kadang ulama ni tak ada anak pun, tapi dibubuh juga kunyah dia sebab nak ikut sunnah Nabi SAW. Baik, jadi Abu Ali kunyahnya. Al-Banjari asal kelahiran. Jadi Al-Banjari itu dapat gelar daripada mana? Oh, lahir dekat Banjar. Macam saya lah. Ibu-ibu ayah-ayah kenal dengan sebutan nama apa? Ustaz Husaini Al-Banjari. Kenapa Al-Banjari itu Ustaz? Saya lahir dekat Banjar. Kelahirannya. Kalau lahir dekat Kelantan, maka orang tersebut disebut dengan Al-Kalantani lah. Ni kan. Lahir dekat Kedah, maka orang tersebut disebut dengan Al-Qadahi lah. Orang Kedah.
Macam tu. Jadi Al-Banjari itu orang Banjar, senang nak cakap. Ni baik. Kemudian An-Nadwi kelulusannya. Ini daripada Nadwatul Ulama dekat India tu puan. Itu adalah kelulusan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Artinya beliau belajar habis mengaji dekat satu sekolah yang ada dekat India, namanya Nadwatul Ulama. Orang yang habis belajar dekat situ maka akan digelar dengan An-Nadwi. Macam orang yang habis belajar dekat Mesir, dekat Universiti Al-Azhar, maka dia akan digelar dengan Al-Azhari. Macam tu. Baik. Kemudian Al-Maliki. Di sini ramai orang yang tersilap dan tersalah faham bila sebut Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Ni mazhab lain, ni mazhab Maliki. Bukan, tuan-tuan. Al-Maliki itu adalah gelaran keluarga daripada tuan guru beliau, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi Al-Maliki, gelaran keluarga itu dibagi kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Artinya apa? Tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ni mengakui Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni macam keluarga beliau sendiri. Maka digelarilah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dengan Al-Maliki. Ramai orang ingat Al-Maliki nama mazhab. Tidak. Tetapi Al-Maliki ni gelaran keluarga yang diberikan oleh tuan guru beliau, iaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi dianggap seakan-akan Syekh Ahmad Fahmi ini, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini seperti keluarga beliau sendiri. Boleh saya kan Allah. Silakan. Kuat sangat dia punya suara. Jadi digelari. Macam saya, nama gelaran keluarga saya, ni saya gelaran keluarga saya ialah nanti tuan adalah Al-Hakim. Sebab nama anak pertama saya Luqman Al-Hakim. Jadi contoh macam ada satu murid yang saya sayang dan keilmuannya diakui, maka saya kata, wahai muridku, contohnya nama murid tadi siapa? Abdullah. Wahai Abdullah, daripada sekarang engkau aku gelari dengan Al-Hakim. Contoh ada. Jadi dia masuklah gelar Al-Hakim kepada nama dia. Gelar keluarga. Gelar keluarga. Macam-macam lah. Tapi keluarga saya, ujung dia nanti akan ada Al-Hakim. Luqman ada anak, nanti anak dia pun ada Al-Hakim juga. Kalau perempuan, Al-Hakimah lah. Al-Hakimah. Jadi, Al-Hakim ni gelaran keluarga. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Dan Asy-Syadzili tariqahnya. Tariqat. Dia ada tariqat. Bertariqat Asy-Syadzili. Dan di pondok saya dulu, di pondok Yasin, banyak amalan-amalan tariqat mengikut kepada tariqat Asy-Syadzili daripada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian Asy-Syafi'i mazhabnya. Bermazhab Syafi'i juga, bukan mazhab Maliki. Al-Maliki itu adalah gelaran keluarga yang diberikan oleh guru beliau. Baik, seterusnya. Beliau adalah salah seorang ulama Banjar terkemuka pada abad 20 ini. Dakwahnya meliputi seluruh alam Melayu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura hingga Brunei Darussalam. Tidak salah juga dikatakan beliau adalah salah seorang ulama terkemuka di negeri-negeri alam Melayu. Ni jadi beliau tuan-puan berdakwah ke mana-mana tempat di Nusantara ni lah. Sebutkan dekat situ daripada Indonesia lagi. Kemudian Malaysia sampai ke Thailand dia punya dakwah. Singapura bahkan sampai ke Brunei dia punya dakwah. Saya baru 2 tuan-puan dekat sini. Dia sampai Indonesia dengan Malaysia. Mudah-mudahan nanti sampailah dekat Singapura. Sebab ramai followers orang Singapura kan. Dekat Thailand pun ada juga. Dekat Thailand pun ada juga yang follow kita punya program. Ni nanti insyaAllah mudah-mudahan dapat sampai ke Brunei, ke Thailand. Nanti insyaAllah nak mengikuti jejak langkah ni. InsyaAllah. Baik, seterusnya. Beliau adalah murid dari 2 orang ulama besar dunia pada abad ini, iaitu Maulana Syekh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi dan Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Rahimahumullah. Baik. Jadi beliau adalah murid 2 orang ulama terkenal. Yang pertama sekali guru beliau adalah Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi dan Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini yang ulama besarnya. Banyak lagi guru-guru beliau yang lain-lain tuan-puan. Macam dekat Banjar sendiri ada Syekh Muhammad Syukri Unus yang sampai sekarang masih hidup lagi. Ulama yang hebat di negeri Banjar, Syekh Muhammad Syukri Unus, beliau masih hidup lagi sampai sekarang. Itu salah seorang guru Syekh Fahmi juga. Dan banyak lagi guru-guru yang lain. Tetapi kenapa 2 ni disebutkan? Sebab 2 ni adalah yang terbesar, yang paling hebat di antara guru-guru Syekh Fahmi
yang hebat. Baik, nanti akan ada satu bahasan khas dalam kitab Manaqib ni tentang guru-guru, tuan guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Baik, seterusnya. Seluruh hidupnya beliau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu, menulis kitab dan berdakwah dalam rangka mengajak umat Islam agar menghayati kembali ajaran Islam dan mengamalkannya dan supaya mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Fahmi adalah orang yang sangat suka dengan ilmu. Ni, Syekh Fahmi, tuan guru saya ni, beliau adalah orang yang sangat-sangat suka dengan ilmu. Bahkan menghabiskan, boleh dikatakan beliau habiskan masanya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ni, menuntut ilmu, belajar, kemudian mengajar. Ni siapa yang diberi oleh Allah belajar, kan? Belajar dan mengajar, ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Ada orang yang Allah kurniakan dia belajar je. Belajar je. Tapi Allah tak kurniakan kepada dia mengajar. Ada juga orang yang Allah kurniakan dia belajar dan mengajar. Ini satu kurniaan yang besar. Tidak semua orang dapat. Mungkin semua orang memang belajar, bahkan wajib belajar. Tetapi tak semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat mengajar. Syekh Fahmi, beliau memang minat sangat dengan ilmu. Beliau belajar dan beliau juga adalah seorang pengajar. Beliau sangat minat dengan ilmu, tuan-tuan. Suka sangat dengan ilmu. Saya pernah dalam satu perjalanan, ini dululah masa saya dekat pondok lagi, masa saya dekat pondok Yasin lagi, Syekh Fahmi pernah ajak untuk pergi berdakwah lah. Berdakwah maksudnya mengisi ceramah-ceramah, pengajian dekat tempat yang jauh, tuan-tuan. Jauh kan, tempat tu berjam-jam nak pergi. Beliau ajak, kalau tak ajak mana berani ikut kan. Beliau ajak, ikutlah. Bila ikut, di situ ada guru-guru saya yang lain juga. Ramai, penuh satu kereta. Hari tu kami naik kereta Honda BRV. BRV. Naik kereta Honda tu, depan belakang penuh lah. Syekh Fahmi dengan driver dekat depan. Bila dah perjalanan dalam 10 ke 15 minit, beliau, tuan-tuan, ambil beg beliau, beliau keluarkan satu kertas. Kertas tu photostat lah. Satu kertas, photostat. Dan di dalam kereta tu, saya lah orang yang paling muda di antara semua. Yang lain-lain tu adalah guru-guru saya juga. Kan, dalam kereta tu saya paling muda. Saya ingat lagi saya ada di belakang driver. Saya ada di belakang driver sebab Syekh Fahmi sebelah situ. Beliau keluarkan satu kertas. Ternyata dalam kertas dia ada photostat kepada beberapa hadis Nabi SAW. Beberapa hadis Nabi SAW. Jadi, beliau ambil kertas tu, beliau bagi dekat belakang. Saya ni, okay, saya pun, ya Abu ya, tolong baca. Baca, tuan-tuan, dalam kereta ni, baca kitab. Dalam kereta, belajar kitab. Saya ingat lagi hadis tu adalah photostat daripada kitab Sunan Imam At-Tirmizi. Dalam kitab Sunan Imam At-Tirmizi. Dengan Syekh Fahmi, saya juga pernah belajar dulu Sunan Imam At-Tirmizi ni. Jadi, yang ambil beliau ada beberapa photostat. Beliau bagi kat belakang. Beliau suruh baca. Saya pun baca dekat belakang. Dalam kereta ni, tuan-puan, minatnya dengan ilmu. Tak nak masa tu sia-sia tidur kan. Sembang ke. Tak. Bila kereta bergerak je, beliau terus keluarkan photostat tu bagi kat belakang. Kan, bagi kat belakang, saya ni tolong baca. Saya pun baca, kan. Baca. Bila kita baca, beliau terang. Bila baca, belakang ni macam kelas pengajian, tuan-puan. Macam sekarang ni, Aslam baca, saya terang. Aslam baca, saya terang. Dalam kereta, kan. Beliau baca, saya baca, beliau terang. Saya baca, beliau terang. Beliau tengok kitab lah. Saya tengok photostat kitab. Saya baca, beliau terangkan. Yang lain-lain dengarlah, guru-guru saya yang lain dekat dalam kereta tu. Bila dah habis kan, okey, cukup. Bila cukup, Syekh Fahmi kata apa? Abah ni tak larat lah, dia kata. Abah ni tak larat lah. Nanti kalau Abah tak larat sampai sana, Husaini tolong sambung Abah bercakap. Beliau cakap dengan saya Abah. Abah ayah. Abah, biasalah macam tu kan. Murid dengan guru, beliau akan cakap Abah ni tak larat, dia kata. Nanti kalau sampai dah di tempat tu, kan kami pergi pagi, sampai ke sana petang, program lepas maghrib, tuan-puan. Macam bayangkan, rehat tu sangat sekejap. Boleh kata, Abah rasa tak larat lah. Kata beliau, nanti kalau Abah tak larat nak cakap, saya ni boleh sambung. Dah bagi tahu dah kan, dah diajar dah tadi ni. Sampaikan balik kepada orang yang Abah dah sampaikan, itulah maksudnya. Kan, Allahu Akbar, saya kata. Beliau tak suruh pun guru-guru yang lain tu macam nak buat ujian kan, ujian.
Ketika itu je saya cakap, macam mana saya tak boleh rehat tuan-puan. Sampai-sampai di tempat tu di tempat dia nak pergi satu pondok, satu madrasah dekat tengah-tengah kampung. Petang-petang saya tak boleh rehat, macam mana saya kata ni kan. Bila dah sampai lepas maghrib tuan-puan, beliau dah mula ceramah. Bila dah mula ceramah, hilang penat beliau. Oh, lancar je beliau cakap. Habis majlis. Saya kata selamatlah, alhamdulillah. Kan, macam tu orang yang minat ilmu. Dia kata dia penat, rasa tak larat, tapi bila dia dah mula cakap, dia tak berhenti tuan-tuan. Beliau tak berhenti, beliau cakap, beritahu ni mengajar. Kan, mengajar sampaikan ni, syarahkan ni. Sampai habis. Selamatlah saya pada ketika itu kan. Tak adalah disuruh sambung. Jadi nak cerita macam mana minat beliau dengan ilmu. Menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Sampai dalam kereta tadi, masih lagi ajak untuk sama-sama belajar. Yang di dalam kereta tu semua dengarlah tuan-puan. Macam tu. Best. Best kita bila berjalan dengan ulama' ni. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah. Seterusnya. Bahkan seminggu sebelum wafat, beliau masih sempat melaksanakan pengajian akbar di Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru yang diikuti oleh jemaah Indonesia dan juga Malaysia melalui siaran langsung Yasin TV. Pengajian tersebut beliau lakukan untuk memperkenalkan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menambah kecintaan umat kepadanya dengan membaca kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ni. Sebelum wafat, seminggu sebelum wafat, tuan-puan, masih mengajar lagi. Walaupun ketika itu dah nampak dah beliau ni tak larat mana, tapi semangat nak mengajar tu, suara pun dah slow tuan-puan, tapi masih lagi nak mengajar. Subhanallah, macam tu di akhir hayat. Dan bila beliau masuk hospital pun, beliau masih lagi bawa kitab ke hospital tuan-puan. Tengah duduk tak larat, nak bangun, nak berdiri semua tu, baca kitab lagi. Ini orang minatnya dengan ilmu, suka sangat dengan ilmu. Kan, menghabiskan, ini sini nak cerita apa? Beliau habiskan masa beliau untuk ilmu. Mencari ilmu, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan dengan membaca kisah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu ni, kita juga dapatlah mengambil semangat daripada beliau ni. Daripada semangat beliau ni, mudah-mudahan kita juga dapat bersemangat tuan-puan. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, setakat tu dululah untuk bacaan kitab Manaqib Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di petang hari ini.